Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali dalam channel Cikgu Meja. Pada hari ini kita akan membincangkan tentang Bahasa Melayu Kertas 2 bahagian B, iaitu bahagian ulasan. Pada bahagian ini mengandungi 15 markah. Masa yang diperuntukkan untuk menjawab bagian ini adalah 25 menit. Sebelum menjawab soalan, baca arahan dengan teliti. Okey? Kemudian fahami kehendak soalan. Baiklah, sama-sama kita melihat kehendak soalan tersebut ya. Gambar di bawah menunjukkan tentang tanda-tanda orang yang mengalami tekanan perasaan. Fokus kepada tanda-tanda orang yang mengalami tekanan perasaan. Baik arahan lain, tulis ulasan tentang tanda-tanda orang yang mengalami tekanan perasaan berdasarkan gambar dalam bentuk perenggan. Tulis ulasan tanda-tanda tekanan perasaan berdasarkan gambar bentuk perenggan. Satu lagi arahan penting ialah antara 50 hingga 80 patah perkataan. Setelah memahami kehendak soalan, kita terus saja ke bahagian maklumat yang diberikan di bawah. Bagi membuat pendahuluan yang paling mudah, kita ambil sahaja ayat penyata yang di atas sekali, iaitu ayat penerangan yang paling atas sekali, aplikasikan sebagai pendahuluan. Kemudian buang sahaja perkataan di bawah. Itulah boleh ayat tersebut boleh kita gunakan sebagai pendahuluan kita. Dan seterusnya kita tambah sedikit dengan berapa jumlah isi yang telah disenaraikan dalam gambar tersebut. Dengan membuat demikian, maka lengkaplah pendahuluan kita. Okey, seperti yang diperlihatkan. Baik, seterusnya kita akan terus kepada cara untuk menulis isi karangan. Okay, isi karangan. Cara meluaskan isi karangan. Isi karangan yang pertama iaitu perasa gelisah dan sedih. Okey, gelisah dan sedih ini kita lihat di sana yang digariskan itu, kita boleh perluaskan menjadi satu ayat, kemudian menjadi satu perenggan ataupun beberapa ayat lah untuk melengkapkan maksud isi tersebut. Setelah mengenal pasti isi yang pertama, seterusnya kita mula merancang untuk membuat perenggan yang kedua, iaitu isi yang pertama, dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai. Di sini beberapa cadangan dari cikgu, iaitu penanda wacana antaranya. Selain itu, di samping itu, akhir sekali dan kesimpulannya. Penanda wacana ini biasa digunakan dalam satu-satu karangan. Seterusnya, bagaimana
hendak mengembangkan isi karangan, yaitu dengan mengambil isi yang pertama sebagai contoh. Gunakan penanda wacana antaranya untuk memulakan perenggan Anda. Seterusnya, terus kepada isi yang pertama, yaitu gelisah dan sedih. Oke, seterusnya tulis ayat yang pertama untuk gelisah dan sedih ialah menggunakan perkataan antaranya. Antaranya rasa gelisah dan sedih, nokta. Ayat ini adalah ayat isi utama. Selepas isi utama, kita teruskan dengan isi sampingan, yaitu perasaan gelisah dan sedih sering menimpa orang kemurungan. Baik, isi sampingan ini bertindak selaku peluasan idea. Jadi kita boleh juga ambil satu isi sampingan ataupun lebih daripada satu. Kemudian terus kepada huraian sesuatu idea. Huraian idea tersebut pula terdapat di ayat yang ketiga, yaitu bila perasaan gelisah dan sedih tiba, mereka akan bertindak mengasingkan diri dari orang lain. Baik, begitulah tadi cara untuk membuat atau mengembangkan sesuatu isi. Jadi kamu boleh teruskan kepada isi yang seterusnya, isi yang kedua, ketiga dan keempat. Baik, seterusnya kita akan beralih ke cara untuk membuat penutup sesuatu karangan. Bagi membuat penutup, terdapat 4 perkara yang boleh dijadikan kata kunci. Yaitu yang pertama ialah penanda wacana. Penanda wacana untuk penutup biasanya orang menggunakan perkataan kesimpulannya. Seterusnya kata kunci yaitu membina pengajaran. Dan seterusnya membina harapan, dan seterusnya membina wawasan. Biasanya untuk membina perenggan penutup, penanda wacana kesimpulannya selalu digunakan. Kemudian selepas perkataan kesimpulannya, biasanya akan disusuli oleh pengajaran. Selepas pengajaran, harapan, dan selepas harapan, wawasan. Nanti cikgu tunjukkan bagaimana nak buat ayat tersebut ya. Dengan kata kunci kesimpulannya, kita mulakan ayat bahagian penutup. Kesimpulannya, tekanan perasaan jika tidak ditangani dengan baik sudah pasti akan memberi kesan negatif pada seseorang. Ayat pertama ni, bahagian penutup ini kita panggil pengajaran. Kita berharap ramai konselor dan pakar motivasi tampil untuk membantu mereka yang memerlukan bantuan. Ayat yang kedua ini pula kita kenali sebagai harapan. Seterusnya ayat yang ketiga ialah wawasan. Wawasan ini kita mulakan dengan perkataan semoga. Semoga pada satu hari nanti masalah kemurungan di negara kita berkurangan di kalangan masyarakat. Begitulah tadi berakhirnya penerangan cikgu. Jadi tibalah masanya untuk kita membuat latihan. Cikgu akan gunakan bahan yang telah kita gunakan tadi untuk latihan. Okey, selamat mencuba.